Kan? Kemudian yang kelima, kan, dalam kita memerhatikan, mengenali kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga berusaha untuk memikirkan macam manakah kita ni nak balas balik. Allah Ta'ala tak harap pun kat kita ni. Dia tak kisah pun kita semayang tak semayang. Bukan Allah harap pun kita semayang tak semayang. Kita ni yang mengharapkan pada Allah. Kita kejar 3 perkara dalam hidup kita. Kita kejar hidayah supaya dapat beza benda buruk benda baik. Kita kejar maghfirah, nak minta kampunan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita kejar rahmat Allah. Itu sebab kita ibadah banyak-banyak ni. Puncanya sebab kita nakkan rahmat daripada Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Keenam, ajak ahli keluarga kita untuk memerhatikan segala nikmat dan juga kebaikan dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah diberikan kepada kita. Ajak keluarga kita semua ingat Allah dah bagi kita macam-macam. Abah nak bagi tahu dulu masa abah mula-mula kahwin dengan mak kau ni, apa pun tak ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah murahkan rezeki kita. Ni semua pandai-pandai. Alung dapat masuk universiti, Angah dapat masuk universiti, alhamdulillah. Kemudian semua kerja elok-elok, alhamdulillah. Ini semua rezeki Allah bagi. Yang korang tak tahu, abah dengan mak dulu duit tak ada, susah. Sampaikan berniaga pagi, kemudian petang pergi kerja lagi, buat part time lagi, ikut lori lagi. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, semua cukup. Macam tu. Mana ajak keluarga kita. Jadi keluarga kita ni pun dah terbiasa. Hari ni kalau kita tengok ramai budak-budak rosak, bukannya diajar benda ni, diajar dengan bagi apa yang dia nak. Budak hari ni senang, nak apa cakap je. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, muda dengan hidup dengan mati, dan juga kaya dengan kecukupan. Bukan kaya dengan miskin. Orang dulu-dulu baju sepasang cukup. Orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu saya dengar kan cerita pergi sekolah, sampaikan kasut tu dengan tali kasut sangkut dekat tengkuk sebab tak nak rosakkan kasut tu. Berjalan berkilo-kilo sampai dekat-dekat sekolah baru sarung kasut tu. Tu sebab kaki buruk semua. Macam-macam batu, kayu, pijak, selumbar semua. Dulu punya susah. Budak sekarang kasut hilang. Buku tak tahu mana pergi. Senang aja. Ayah dah, yalah besok belilah. Beli. Songkok hilang, songkok atas kepala hilang. Budak sekarang. Tak cakap anak orang, anak sendiri. Tak tahu, tiba-tiba tak ada. Ayat dia, aduh, tu tak tahu. Tiba-tiba tak ada budak sekarang. Songkok hilang, kasut hilang. Duduk asrama lagi lah. Kasutmu, kasutku juga. Macam-macam hari ni. Dia orang senang. Baju hari Isnin sampai Jumaat siap semua. Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, tak ada masalah. Berdobi hantar, bergosok siap Isnin sampai Jumaat. Dulu mana ada. Dulu sepasang itulah hadap hari-hari. Kena kuah sikit kotor, balik rumah cepat-cepat sental, cepat-cepat nak kering kan, sebab besok nak pakai balik. Dulu sampai perang baju putih tu. Baju putih tu hujung tahun dah jadi perang. Kemudian diwariskan pula baju tu kepada adik-adik kesayangan. Diwariskan sebab sekolah yang sama. Kan? Itulah dia keadaannya. Kemudian menghadirkan hati secara keseluruhan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Taatlah kepada Allah. Abu As-Samarkandi kata, jaga 7 perkara. Jagalah lisan kita, jagalah mata kita. Lisan zikir banyak-banyak, mata pandang benda-benda yang baik, pandang Quran, pandang Kaabah. Yang ketiganya, jagalah hati kita, jangan tamak, jangan dengki, jangan sombong. Jaga perut kita, jangan bagi benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jaga tangan kita jalankanlah perbuatan yang baik-baik, tolong orang mana selagi yang terdaya. Yang keenam, jagalah langkah kaki kita. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Begitu juga menyendiri sehingga mengalirkan air mata. Ajak keluarga kita sama-sama menyendiri, bertahajud, bangun pagi, qiyam al-lail, biar ada menitis air matanya mengenang, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan
yang mendapat naungan arsy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika hari akhirat kelak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang keduanya, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah SWT, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Perempuan kaya dan cantik pun dia boleh tolak, miskin dan buruk lebih lagi. Yang keenam, bersedekah, yang mana bila bersedekah tu tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna tak heboh-heboh kat orang bila sedekah. Sedekah tak ada nunjuk-nunjuk kat orang, tak ada. Ada satu datuk tu dia sedekah, dia infakkan, dia beli tanah, dia wakafkan bina masjid niat untuk maknya 6.5 juta. Kemudian dia baru teringat, aduh terlupa pula. Kenapa? Terlupa pula saya punya belum lagi. Ada tak tanah kosong lagi? Beli satu tanah lagi, dia wakafkan, dan infak kali ni dia niatkan untuk diri dia 5 juta lagi. Itu dia. Kaya dan ingat Allah. Ada orang tu dah lah miskin ni, ingat Allah pun tidak. Ingat satu kisah dalam kitab Mekah Syafatul Qulub, di bawah tajuk takut kepada Allah. Seorang perempuan tu dia susah sangat. Dia susah sangat sebab suaminya dah terlantar, anaknya ramai, suami terlantar sakit, ditimpa kecelakaan. Jadi suami dia kata, kau pergilah jumpa dengan seorang kaya ni, kau mintalah dengan dia, mudah-mudahan dia bantu kita. Bila dijumpa dengan lelaki kaya tu, lelaki kaya tu cakap, boleh, aku boleh bantu kau dengan syarat kau serahkan tubuh kau kepada aku. Perempuan ni mengeleng lah, tak nak. Baliklah perempuan tu. Sampai dekat rumah tengok anaknya merengek-rengek, ibu lapar, ibu lapar, macam mana ni lapar, ada tak buat balik makanan. Tak tahan tengok anaknya, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu tadi. Bila jumpa orang kaya ni, kenapa? Itulah aku tak sampai hati tengok anak-anak aku menangis, aku nak minta bantuan pada kau. Maka orang kaya ni kata apa? Adakah kau boleh bersetuju dengan syarat yang aku nak berikan pada kau tadi? Setuju ke tidak? Perempuan tu dengan berat hati dia mengangguk. Ketika dibawa masuk ke dalam bilik, lelaki tu baru nak pegang perempuan ni. Perempuan ni mengelotak-ngelotak badan dan menggigil macam nak tercabut anggota tangan kaki dia, macam nak tertanggal dia punya menggigil tu. Takutnya, kau ni kenapa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lelaki kaya ni tersentak, tersedar. Lelaki kaya ni kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama-sama dengan kefakiranmu, maka tentunya lah aku ini sepatutnya lebih takut kepada Allah bersama dengan kekayaan aku. Dia dari miskin terdesak tadi, patutnya belasah ajalah, yang penting anak aku dapat makan. Masih takut lagi kepada Allah. Jadi dia insaf, dia kata patutnya aku ni patut lebih ingat kepada Allah. Jadi sebabkan itu dia bagi dekat perempuan tu segala macam yang dia boleh bagi. Perempuan ni balik, bukan hanya anak boleh makan, malahan keluarganya berubah hidupnya jadi senang. Nak tunjukkan banyaknya yang lelaki ni bagi kat dia, nak tunjukkan murahnya rezeki bila kita ni patuh kepada perintah Allah. Tu cerita tu. Jadi ingat Allah banyak-banyak. Dan bila cerita tadi yang ketujuh tu, yang keenam tadi itulah kan, yang sedekah tadi. Yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendiri yang dapat naungan arsy Allah, duduk bersendirian sampai menitis air matanya kerana mengingati dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebabnya kita ajak keluarga kita tu bersendiri juga, sama-sama kita bertahajud, berqiyam lail, bangun pagi, qiyam al-lail bangun malam, tapi bangun koncing tidur balik tak kira. Itu bangun juga tu bangun malam juga, tapi tak adalah faedah tu kan. Bangun beribadah kepada Allah, solat, ngaji dekat